Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. InsyaAllah tuan-tuan, sebelum kita mulakan majlis ilmu kita, marilah sama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Kita buka dengan Ummul Kitab surah Al-Fatihah. Kita niatkan bacaan Al-Fatihah ini untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadiahkan pahalanya untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadiahkan kebaikannya, keberkatannya untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kepada seluruh para sahabat, ahli keluarga baginda radhiyallahu taala anhum ajma'in, para tabi'in, tabi'in, guru-guru kita yang mulia yang telah mengajarkan kepada kita akan ilmu, dan seterusnya kepada ibu ayah yang kita kasihi. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kebaikan oleh Allah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah yang saleh dan salihah. Dan seterusnya kepada pasangan hidup kita, suami isteri, anak-anak, zuriat keturunan kita. Seterusnya kepada seluruh para sahabat kita, rakan-rakan kita, kenalan-kenalan kita, jiran tetangga, guru-guru kita yang tak dilupakan, yang telah mengajarkan kita dengan ilmu dan kebaikan. Dan seterusnya kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada mereka yang masih hidup maupun yang telah kembali ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kebaikan buat mereka, tempatkan mereka bersama dengan hamba-hambanya yang saleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, kita ingin menyambung kembali pengajian kita dalam ilmu tajwid. InsyaAllah pada malam ini, kuliah pada malam ini adalah anjuran Surau Al-Qudus, PPAM, Perumahan Penjawat Awam Sadari Presin 16 Putrajaya. Tuan-tuan yang saya muliakan, lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siri yang lalu kita telah membicarakan sedikit daripada pengenalan ilmu tajwid. Pengenalan ilmu tajwid yang mana kita telah pun membahaskan tentang apa itu yang dimaksudkan dengan ilmu tajwid. Apakah erti ilmu tajwid? Dan seterusnya, apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? Dan apakah dalil-dalil yang mana datangnya daripada Al-Quran, datang daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, datang daripada ijma' ulama, apa yang menjadi sandaran, menjadi hujjah untuk kita mempelajari ilmu tajwid. Di mana kepentingannya?
Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung sedikit lagi tentang pengenalan ilmu tajwid. Daripada sudut apakah nama ilmu ini, yang mana qala musannif rahimahullahu taala, berkata pengarang kitab Al-Fadil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani yang mensyarahkan kitab Matan Tuhfatul Atfal oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, yang mana kata beliau nama ilmu ini adalah ilmu At-Tajwid. Yang kita duk mengaji ni, nama ilmu yang kita nak mengaji tentang hukum hakam pada bacaan Al-Quran, namanya adalah ilmu At-Tajwid. Siapakah penyusun-penyusun ilmu tajwid ini? Yang menyusun ilmu tajwid ini adalah imam-imam qiraat. Mereka yang mahir dalam bacaan jalur-jalur bacaan Al-Quran. Ilmu qiraat ini suatu ilmu yang tinggi sedikit. Mungkin lepas daripada ini insya-Allah kita boleh mengaji tentang ilmu qiraat. Ilmu qiraat dia tinggi sedikit, dia naik sedikit daripada apa yang kita pelajari pada malam ini, yang kita bahas daripada Matan Tuhfatul Atfal, yang merupakan kitab matan asas bagi pengajian ilmu tajwid. Kita belum sampai lagi untuk kita mengaji tentang qiraat ini. Baik. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 14 tu. Muka surat 14. Kalau ada yang baru masuk, boleh tengok muka surat 14 kitab Matan Tuhfatul Atfal. Baik. Tumpuan perbincangan ilmu tajwid ini adalah berbincang berkaitan dengan kalimah-kalimah Al-Quran. Ilmu tajwid ini fokus dia adalah berkaitan dengan kalimah-kalimah Al-Quran. Bukan berkaitan dengan politik, bukan berkaitan dengan sains, bukan. Ilmu tajwid ini fokus perbincangannya adalah berkaitan dengan kalimah-kalimah Al-Quran. Baik. Yang ketujuh, masalah yang dibincangkan dalam ilmu tajwid ini adalah berkaitan dengan kaedah-kaedah membaca Al-Quran dengan betul mengikut riwayat-riwayat para imam qiraat. Ilmu tajwid ni dia bincang apa? Dia bincang tentang kaedah-kaedah membaca Al-Quran. Kalau jumpa huruf ini dengan huruf ini, bagaimana keadaan bacaannya? Kalau jumpa tanda bacaan ini dengan ini, bagaimana cara membacanya? Bagaimana bunyinya? Bagaimana? Itu semua adalah masalah yang dibincangkan dalam ilmu At-Tajwid. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Yang ke-8. Apakah matlamat ilmu tajwid ini? Apa matlamat kita mempelajari ilmu tajwid ini? Setiap apa yang kita belajar, kita perlu tahu kenapa kita belajar. Matlamatnya kenapa? Ya, apa matlamatnya? Adalah untuk memelihara lidah kita daripada melakukan kesalahan dan kesilapan ketika membaca Al-Quran. Baru kita tahu hari ini kita mengaji ilmu tajwid. Sebab apa? Kita nak pelihara lidah kita, nak pelihara lisan kita daripada melakukan kesalahan dan kesilapan ketika mana kita membaca Al-Quran. Sebab itu kita pelik orang yang tak mengaji tajwid tapi dia nak baca Al-Quran dengan baik. Itu tidak berlaku. Sebab nak baca Al-Quran dengan baik, dengan bertajwid, kita kena tahu tentang ilmu At-Tajwid itu. Ya, nak tahu. Ini kalau tak tahu, kita tak tahu. Contohnya, ini nak dengung berapa harakat dan sebagainya, kita tak tahu, maka kita akan baca dengan bacaan yang tidak betul. Saya pernah jumpa
Dia bolehlah baca Quran boleh, tapi ada part-part yang dia tak tahu. Sebab apa? Dia terkait dengan ilmu tajwid. Bila kita mengaji ilmu tajwid, baru kita tahu bagaimana cara sebutannya, bagaimana cara menyebutnya, bagaimana bunyinya, berapa harakat perlu dibunyikan dengungnya, contohnya. Yang kesembilan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, apakah kelebihan fadilat ilmu tajwid ini? Yang mana kata ulama, ia merupakan semulia-mulia ilmu. Apa dia? Semulia-mulia ilmu. Kerana apa? Kerana kata ulama, ianya terkait dengan kalamullah, terkait dengan Al-Quran. Ni kata-kata Allah. Sebab itu dinamakan ataupun disifatkan dia dengan semulia-mulia ilmu. Ilmu yang terkait dengan Al-Quran ini adalah ilmu yang tinggi maqamnya. Martabat ilmu itu tinggi. Jangan kita memperlekehkan. Kenapalah ada orang ni dia mengaji tajwid. Apalah mengaji tajwid, fiqah dia pun tak ke mana, tauhid pun tak ke mana. Jangan begitu, ya. Sepatutnya dia cakap, bagus dah mengaji ilmu tajwid. Contohnya lah, kalau dia nak menafikan ke, ataupun dia nak menegur seseorang ke, dia sebut, sebab saya pernah jumpa orang dia mempertikaikan orang yang mengaji ilmu tarannum, ilmu melagukan Al-Quran ini, ilmu lagu Al-Quran, ilmu tarannum namanya. Ada orang dia pernah mempertikaikan. Dia kata, apalah baca Quran, sibuk nak berlagu-lagu, tarik-tarik sampai keluar urat-urat di kening, di leher. Kenapa susah-susah sangat belajar ilmu tarannum sampai tahap begitu? Ini salah satu cara yang tidak betul dalam dia mempertikaikan ataupun dia nak mengajak orang itu supaya betul. Tidak, bukan begitu, ya. Kalau dia nak tegur, dia tegurlah. Awak ni bagus dah, masya-Allah, belajar ilmu tarannum contohnya, berlebihan belajar ilmu tajwid contohnya, tetapi ilmu tauhid, ilmu fiqah dan sebagainya itu jangan ditinggalkan. Begitu barulah betul. Ini jangan dia menafikan terus, menidakkan terus, sehingga kan seolah-olah apa yang dibuat oleh orang itu salah. Sedangkan para ulama menyifatkan ilmu ini adalah sebagai semulia-mulia ilmu kerana ianya berkait rapat dengan kalamullah, dengan kata-kata Allah di dalam Al-Quran ini. Semualah ilmu yang terkait dengan Al-Quran ini adalah ilmu yang mulia. Ya, ilmu tafsir contohnya, ilmu tarannum contohnya, ya. Ilmu apa? Ilmu apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran adalah ilmu yang baik, ilmu yang mulia. Kerana apa? Terkait dengan Al-Quran. Baik. Kemudian yang ke-10, apakah faedah, manfaat kita mempelajari ilmu tajwid ini? Kata ulama, untuk mencapai kejayaan dan kebahagiaan serta mendapatkan pahala, rahmat, kasih sayang dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Kita mengaji ilmu tajwid ni, kita nak berjaya, nak capai kejayaan, nak capai kebahagiaan, nak dapat pahala. Bayangkan kita yang mengaji ni, kita mengaji untuk kenal hukum hakam, cara bacaan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran. So bila mana kita menyebutkan contoh-contoh bacaan, semua itu adalah daripada Al-Quran. Setiap apa yang kita ungkapkan, satu huruf 10 hasanah, 10 kebaikan, 10 pahala. Bayangkanlah, kita sebut berapa banyak huruf, contoh-contoh yang kita bacakan daripada Al-Quran, untuk kita menjadikan contoh bacaan yang bertajwid. Semua itu akan dikira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pahala. Subhanallah. Baik. Kemudian
Muka surat 15. Baik. Sammaituhu bituhfatil atfali, sammaituhu bituhfatil atfali an syaikhina al-mihi dzil kamali. Baik, kata musannif, aku namakannya kitab ini dengan Tuhfatul Atfal, yang ini sajian bagi anak-anak. Sajian bagi anak-anak yang diambil daripada guru kami yang bersuku Mihyi, dan memiliki kesempurnaan. Baik. Tengok muka surat 15. 15. Siapa dia guru? Guru kepada Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ini, iaitu Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Naji bin Qais Al-Mihi, yang mana hidupnya pada tahun 1139 Hijrah hingga 1204 Hijrah. Wafat pada 1204 Hijrah. Lama dah meninggalkan kita, 200 tahun lebih dah meninggalkan kita. Ini Syekh Sulaiman sebutkan, yang mana beliau ambil daripada guru beliau, iaitu Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Naji bin Qais Al-Mihi. Baik. Kemudian, dan memiliki kesempurnaan. Apa yang dimaksudkan dengan Zil Kamali? Memiliki kesempurnaan. Apa dia? Pujian dan sanjungan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri kepada gurunya itu, yang dianggap memiliki kesempurnaan ilmu, memiliki kesempurnaan iman, memiliki kesempurnaan amal, dan memiliki kesempurnaan akhlak. Ini adalah satu sifat yang mulia. Kita lihat bagaimana para ulama, mereka ini menyanjungi, mereka ini beradab dengan guru mereka. Mereka mengiktiraf guru mereka, meletakkan guru mereka pada makam yang tinggi. Bukan kita hari ini yang mungkin kita meletakkan guru kita, Allahu Akbar, kurangnya adab kita meletakkan guru kita bawah contohnya, ataupun tidak mengambil berat, tidak memuliakan guru kita contohnya. Ini adalah suatu adab yang tidak baik. Sebaliknya para ulama dahulu, mereka ini menyanjung tinggi guru-guru mereka, meletakkan nama guru mereka dalam kitab-kitab mereka sebagai pengiktirafan kepada guru-guru mereka. Subhanallah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Apa dia kata pengarang? Aku berharap kitab ini, kitab matan Tuhfatul Atfal ini bermanfaat bagi para pelajar dengan mendapatkan ganjaran, yakni mendapatkan pemberian daripada Allah sesudah mereka mengamalkan sebagai balasan. Bila mana kita dah mengaji tajwid, sudah pasti kita nak baca Quran dengan bertajwid. Maka bila mana kita beramal membaca Al-Quran secara bertajwid itu, semua ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itulah yang diharapkan oleh Syekh Sulaiman, yang mana hasil daripada kitab ini, mereka yang mengamalkan bacaan Al-Quran secara bertajwid, yang mana mereka pelajari ilmu tajwid itu datangnya daripada kitab ini. Syekh Sulaiman mahukan kebaikan tersebut. Bayangkan tuan-tuan, kitab yang berkat ini sudah lama, 200 tahun lebih dah. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri meninggalkan kita, akan tetapi berkatnya sampai hari ini. Sampai hari ini kitab ini dipelajari. Bayangkan orang yang mengaji Al-Quran saban hari, mengaji Al-Quran, bukan satu ayat, bukan satu perkataan, bahkan mengaji Al-Quran sampai khatam, sebulan sekali,
Ada yang sebulan 2 kali. Dalam bulan Ramadan pula, bayangkan bagaimana pahala yang diterima oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dan guru-guru beliau. Sebab itulah ilmu yang baik, ilmu yang terkait rapat dengan Al-Quran. Baik, kita berikan kebaikan kepada orang lain, dan bila mana orang itu beramal, kita dapat saham pahala tersebut. Bayangkanlah Al-Quran ni, kita boleh baca, tak buka Al-Quran pun kita boleh baca Al-Quran dengan baik, dengan bertajwid. Mereka tak pasal-pasal dapat pahala. Subhanallah tuan-tuan. Bayangkanlah berapa banyaknya pahala yang guru-guru kita telah terima hasil daripada didikan ilmu Al-Quran yang telah mereka ajarkan kepada kita. Baik. Kemudian wal ajra wal qabula was thawaba, diterima amalnya dan pahalanya, yakni pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Harapan tuan guru supaya amal diterima oleh Allah dan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kita masuk sedikit hari ini. Ni sebagai permulaan. Kita dah masuk dah ni. Habis dah pengenalan ahkamun nunis sakinati wat tanwini. Kata pengarang, hukum nun sakinah dan tanwin. Apakah itu hukum nun sakinah dan tanwin? Baik. Nun sakinah ialah nun yang tidak berbaris. Apa dia? Nun yang tidak berbaris itu adalah nun sakinah. Nun yang tak ada baris. Kalau tuan-tuan buka Al-Quran, tuan-tuan dapat lihat nun yang tak ada baris itu adalah nun sakinah. Saya bagi contoh lah. Saya bagi contoh. Saya ambil Al-Quran. Baik. Saya buka, tak payah pergi jauh. Saya buka tuan-tuan tengok muka surat yang kedua Al-Quran, Al-Fatihah muka surat pertama. Al-Fatihah muka surat pertama. Saya buka muka surat yang kedua. Baik, saya tunjuk kat tuan-tuan. Tuan-tuan tengok mana nun yang tak ada tanda sukun, tak ada tanda sakinah, tanda mati. Mana? Tuan-tuan nampak tak? Terbalik. Tuan-tuan tengok pada ayat yang keempat contohnya. Ayat ketiga pun ada. Ayat ketiga pun ada. Ambil contoh ayat ketiga, tengok hujung tu. Yunfiqun, yunfiqun, yunfiqun. Nampak? Ya, nun. Nun tu nun sakinah. Ada tanda tak? Tak ada. Nun yang tidak berbaris, tiada tanda ataupun tiada baris. Tengok lagi ayat yang keempat. Apa dia? Wa ma unzila, wa ma unzila, unzila, unzila min. Nampak? Min nun ni. Nun ni ada tanda tak? Tak ada tak ada tanda. Tiada baris. Maka itu adalah nun sakinah. Sukun nama baris. Baris mati itu namanya sukun. Nun sakinah adalah nun yang bertanda mati, nun yang bertanda sukun. Itu yang disebut sebagai sakinah. Bila kita tengok sakinah, artinya tenang. Ya, sungguhlah orang yang mati, orang yang tenang. Orang yang mati adalah orang yang tenang. Buatlah apa dekat orang mati itu? Ada dia balas kita? Tak ada. Ejek ke? Kita cubit dia ke? Tak adanya dia balas. Tenang, keras kat situ. Baik. Atau lebih dikenali, kata musannif, sebagai nun mati. So bila lepas ni, kalau saya sebut nun sakinah, maksudnya nun mati. Pandai tuan-tuan. Baik.
Nun sakinah adalah suara yang keluar. Nun sakinah adalah suara yang keluar dari pangkal hidung. Ini suara nun sakinah keluar daripada pangkal hidung. Oh, rupa-rupanya ada suara yang keluar daripada hidung. Kita ingat suara keluar daripada mulut sahaja. Ada ustaz? Ada ya. Ada suara nun sakinah. Ni nun sakinah keluarnya daripada pangkal hidung. Ataupun dalam bahasa Arab disebut sebagai al-khayshum. Khayshum. Ini pangkal hidung. Sebab itu kita bersin kan? Kita bersin bunyi apa? Hashu. Itulah khayshum. Kalau nak mudah ingatlah ya, tuan-tuan. Dan ia akan menghasilkan suara dengung. Ya. Nun sakinah ini bila mana dia keluar daripada al-khayshum, rongga hidung ini, pangkal hidung ini, maka ia akan menghasilkan suara dengung. Sebab itu kita katakan bahawa suara dengung ini adalah suara yang datang daripada hidung. Ya, bukan daripada mulut, datang daripada hidung. Baik. Atau sifat gunnah. Gunnah ini bahasa Arab. Bahasa Melayunya adalah dengung. Sifat dengung itu sebagai suatu ciri yang mesti ada pada nun sakinah. So, kesimpulannya tuan-tuan, nun sakinah ini adalah huruf yang keluar daripada hidung, khayshum. Dan sifatnya adalah gunnah, dengung. Kerana apa? Kerana sifat nun itu sendiri yang keluar daripada hidung, sifatnya adalah gunnah. Sifat pada nun adalah gunnah, sifat dengung yang mesti ada pada huruf nun. Boleh? Boleh tuan-tuan Baik. Nun sakinah. Tuan pengarang Ustaz Hazri Hashim meletakkan sedikit nota tambahan, yang mana kata beliau, nun sakinah juga ada menerima baris apabila dia bertemu huruf yang mati sesudahnya. Nun sakinah ni, kata Ustaz Hazri, dia boleh menerima baris apabila mana nun sakinah itu asalnya dia mati. Kemudian dia menerima baris apabila nun sakinah itu mati dan selepasnya mati, maka dia diletakkan baris. Sebab mana boleh bertemu dua huruf mati dalam satu masa? Tak boleh bertemu dua huruf mati dalam satu masa. Sebab itu dijadikan nun yang asalnya mati itu diletakkan baris atas. Contohnya pada surah An-Nisa ayat 95, minal mu'minin. Tengok, minal mu'minin. Contoh sini. Sini tuan-tuan mana? Tuan-tuan nampak tak? Minal mu'minin. Asalnya nun itu dia mati, tetapi bertemu dengan huruf yang mati selepasnya, maka nun itu diberikan tanda ataupun diberikan baris atas, barulah boleh bunyi minal mu'minin. Boleh ya? Kemudian surah yang kedua adalah contoh yang kedua daripada surah Asy-Syura ayat 41. Tuan-tuan boleh tengok, wala man intasara. Nun itu asalnya mati, bertemu pula dengan nun yang mati. Maka dijadikan nun yang pertama tadi boleh ataupun berbaris. Diletakkan baris pada nun yang pertama. Wala man intasara. Boleh. Baik, selesai.
Kemudian kita nak tahu pula apakah yang dimaksudkan dengan tanwin. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tahu tak apakah yang dimaksudkan dengan tanwin? Tanwin, kalau orang kita ni kata baris dua, itulah tanwin. Asalnya adalah nun mati. Ya, tanwin ini asalnya adalah nun mati juga. Ya, nun mati juga. Tanwin ialah baris dua. Sama ada dia ni baris dua di atas ke, ataupun baris dua di bawah ke, ataupun baris dua di hadapan. Maka tiga-tiga itu adalah tanwin. Sama ada baris dua di atas, baris dua di bawah, ataupun baris dua di hadapan. Tiga-tiga itu namanya tanwin. Tapi ada bezalah, ya. Tanwin yang dua atas dipanggil fathatan ataupun fathatain. Kalau baris dua di bawah dipanggil kasratan ataupun kasratain. Kalau baris dua di hadapan dipanggil dhammatan ataupun dhammatain. Boleh? Tuan-tuan boleh? Boleh faham? Okey. Tanwin adalah tanda bagi nun sakinah. Ya, tengok. Tanwin adalah tanda bagi nun sakinah. Yang mana asal bagi tanwin ni sebenarnya adalah nun sakinah, nun mati. Ya. Yang terdapat pada kata nama isim. Ia mengeluarkan suara nun sakinah. Tanwin ini dia mengeluarkan suara nun sakinah. Sekejap lagi saya bagi contoh. Secara tidak langsung, walaupun nun tersebut kita tak nampak, tak kelihatan dalam ayat tersebut. Boleh Okey, kita last kat sini. Contohnya, saya bagi contoh kat tuan-tuan. Ba, nun mati di atas. Cuba tuan-tuan komen. Ba, nun mati di atas. Cuba komen. Tulis kat ruangan komen. Ba, nun mati di atas ban, kan? Betul tak? Ba, nun mati di atas ban. Betul? Betul Okey. Kemudian tuan-tuan cuba bunyikan. Ba, alif, tanwin di atas. Dua baris di atas. Ba, alif, baris dua di atas. Bunyinya apa? Bunyinya ban. Sama pula kan bunyinya? Ya, sebab itulah kita katakan bahawa nun mati itu tanwin itu asalnya adalah nun mati. Sebab apa? Dia mengeluarkan bunyi yang sama. Walaupun tanwin itu kita lihat tanwin baris dua, tak nampak pun nun, tapi bila kita membunyikan, dia bunyi nun mati. Boleh tuan-tuan Baik, saya kira sekadar itu sahaja pengajian kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada kebaikan, ada manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Hadza billahi taufiq. InsyaAllah tuan-tuan dah kenal pada malam ini sebagai kesimpulannya apakah itu yang dimaksudkan dengan nun sakinah. Nun sakinah adalah nun mati. Nun yang tak ada tanda dalam Al-Quran, itu pun dikira sebagai nun mati. Nun yang ada tanda mati, itu pun memang nun mati. Faham Nun yang tak ada tanda mati itu adalah nun sakinah ataupun nun mati. Ada juga dalam Al-Quran nun yang ada tanda mati, tanda sukun. Itu adalah nun mati. Dua-dua tersebut nun mati. Boleh Kemudian kita pun dah kenal malam ini apakah yang dimaksudkan dengan tanwin. Tanwin tu apa? Baris dua. Sama ada dia baris dua di atas ke, dia baris dua di bawah ke, ataupun dia baris dua di hadapan, namanya adalah tanwin. Boleh? Tanwin di atas namanya fathatan ataupun fathatain. Baris dua di bawah namanya kasratan ataupun kasratain. Baris dua di hadapan namanya dhammatan ataupun dhammatain. Boleh? Baik, itu saja untuk malam ini. Hadza billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Tuan-tuan jangan lupa ya, baca surah Al-Kahfi pada malam ini, ataupun esok tuan-tuan boleh baca surah Al-Kahfi. Kemudian doa banyak-banyak. Malam ni malam mustajab doa. Doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak ini daripada kita. Kita tengok ramai orang susah hari ni. Kita tengok ramai orang susah. Kita sedih kita tengok. Ada di antara kita yang terkesan, ada juga yang tak terkesan. Tetapi tak apalah, kita doa semua, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat wabak ini segera daripada kita. Mudah-mudahan dengan berkat doa tuan-tuan, manalah tahu Allah Ta'ala tu nak kabulkan, insya-Allah. Esok-esok terangkat wabak ini. Hari ini pun kes dah tinggi juga, 13,000. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak penganjur Surau Al-Qudus Papang Sadari Resi 16.